293. Sampai Ayat yang bawah, Allah Ta'ala telah berfirman, Azillatin. kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wa Wasaya Al-Imaniyah ya. Hadis yang di atas tu muka surat 293. Nabi menyebutkan tentang Sayyidina Umar. Cakapnya betul sebab itu dia tak banyak member. Banyak orang tak suka dia. Banyak tu. Ketika Sayyidina Abu Bakar dah sakit tenat nak wafat, orang tanya Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, siapa yang kau nak lantik ganti selepas engkau?" Sayyidina Abu Bakar bilang, "Umar Al-Khattab." Oh, orang protes. Apa kau nak jawab depan Allah? Kau nak lantikkan orang yang paling keras di kalangan kami? Orang yang paling keras di kalangan kami, kau nak jadikan ganti engkau? Nanti teruklah kita semua. Rasulullah Sayyidina Abu Bakar bilang, akan aku jawab depan Allah, aku lantikkan orang yang paling baik di kalangan mereka. Yang paling baik sekali, paling takwa, paling benar sekali. Rasulullah mengatakan, qauluhul haq wa ma lahu minan nasi min sadiq. Artinya, katanya sentiasa, itu perkataannya, percakapannya senantiasa benar, dan ia tiada punya kawan yang setia di antara orang-orang ramai. Dia tak banyak member. Sayyidina Umar tak banyak member pasal orang tak suka dia. Kalau nak elak dia ada lagi, nak ngelak ada dia lagi ya. Tapi dia benar dan dia tak ada pilih kasih. Kalau dia patut tegur, dia tegur. Siapa dia tegur? Siapa dia tegur? Sayyidina Osman dia tegur Sayyidina Umar, dan dia tak pilih kasih. Hatta pasal pada dirinya, anak dia tu sendiri dia tindak. Ada anak yang melakukan kesalahan, dia sendiri yang menjatuhkan hukuman. Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Osman datang lambat sembahyang Jumaat. Datang lambat terus masuk duduk tempat dia. Tempat dia biasa ada, tempat dia biasa tu. Itu menjadi adab dalam hari Jumaat ya. Kalau ada orang-orang tertentu dia biasa duduk tempat tertentu, kita dudukkan tempat yang khas. Dah tempat dia datang tak datang tempat dia, jangan kita masuk. Itu tempat dia sampai orang dah kamat baru masuk ya. Kalau itu maknanya dia tak datanglah. Maka Sayyidina Osman datang lambat terus duduk kat tempat dia. Sayyidina Umar mendelikkan dia dari atas mimbar. Sayyidina Osman tahu ni Sayyidina Umar tengah nak minta penjelasan kenapa kok lambat. Tengok, maaflah kami tadi sibuk di pekan, banyak urusan, sebab itu kami terus kemari. Dan kau lambat satu hal. Sayyidina Umar marah. Jadi maknanya kau tak mandi sunat Jumaat, datang sembahyang Jumaat ini, kau tak dengar Nabi bilang sembahyang datang Jumaat kena mandi sunat Jumaat. Dia ditegur, tegak-tegak Sayyidina Umar ya. Tegak-tegak dia. Adil sekali dia. Dia masa naik jadi khalifah orang. Kemudian dia minta kalau disalah minta ditegurkan, minta dibetulkan, seorang tampil. Dengan Umar orang berani ke? Orang Quraisy takut dengan dia. Orang kafir Quraisy takut dengan dia. Dia nak pergi hijrah, dia tak nak pergi sembunyi-sembunyi, lari-lari. Dia inform, dia kasih tahu, dia isytiharkan. Orang-orang kafir Quraisy tengah duduk di sisi Kaabah, dia datang dengan kudanya, dia bilang, siapa yang kepingin maknya kehilangan anak, isterinya jadi janda, anaknya jadi yatim, aku tunggu di balik lembah. Dan dia betul-betul tunggu, tak ada satu berani datang. Orang kafir Quraisy takut dengan dia pasal dia benar, mereka salah. Tapi kalau orang mukmin berani dengan dia kerana benar, dengan benar akan berani. Masa dia jadi khalifah, dia minta kalau dia salah dia tolong betulkan dia. Satu orang tampil bawa pedang. Ya Umar, kalau kau tak betul, ini betulkan kau. Oh, dia suka. Ini macam baguslah. Jadi bermakna dia tak akan menyeleweng dalam pentadbiran dia. Ada orang yang berani-berani gini. Ini macam lah. Dia kalau kita tangkap dia. Dia acukan pedang kepada Amirul Mukminin. Oh, begitu ya Sayyidina Umar. Dia nak tetapkan. Zaman Nabi mas kahwin apa-apa saja. Baju besi, cincin besi, berapa sen lah punya harga, 2-3 ringgit punya harga mas kahwin zaman Rasulullah. Maka zaman Sayyidina Umar dah mula orang nak letak harga pun berapalah je lah ya. Itu pun Umar tak suka, dah takut taruh tinggi-tinggi sangat. Dia nak hadkan mas kahwin sekian-sekian. Ada satu makcik protes. Ya Umar, kau cuba nak menetapkan apa yang Rasulullah pun tak tetapkan. Dia bilang, aku tarik balik. Makcik tu benar, Umar salah. Sekarang suka hati kau lah nak mas kahwin berapa, korang ronding lah apa yang patut. Begitu ya. Dia terima kebenaran Sayyidina Umar. Tak banyak member, dia tak banyak member. Orang takut dengan dia. Pasal cakapnya tegas. Ya.
Betul, betul, tak betul, tak betul. Hatta depan Rasulullah pun tahu. Bukan pasal dia kurang ajar, tidak. Tapi pasal apa dia nak bela kebenaran. Dia sebab dia tahu Rasulullah ni sayang umat, kasih chance sama umat dia. Tapi dia tak nak orang take advantage dengan Rasulullah. Dan manalah orang boleh take advantage of Rasulullah, ambil kesempatan pada Rasulullah. Umpamanya yang orang Habasyah pada hari raya joget-joget buat sarkas di Masjid Nabawi. Buat sarkas, lincah, buat performance, buat persembahan dia depan Rasulullah. Omar datang, Omar yang halang. Apa ini? Apa ini? Dia nak halang. Dia tak peduli. Pada Rasulullah pun dia tak nak orang buat begitu dengan Nabi, ya. Rasulullah bilang, main Omar orang apa? Tak apa, Umar, ini apa, setiap kaum ada hari raya dan ini hari raya kita. Boleh buat begitu. Rasulullah biarkan. Orang minum air ke apa nasab, kalau minum habis pusing, mesti pusingnya kanan. Pusingnya kanan. Walau siapa pun, sebelah kanan Rasulullah Badui, sebelah kiri Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Jadi Umar ni tegakkan kebenaran pada siapa walau depan siapa sekalipun. Rasulullah dapat habis minum, Rasulullah nak kasih Badui tu. Memang patutnya Badui itu punyalah sebab dia orang sebelah kanan. Tapi afdalnya kalau si Badui itu beri kepada Sayyidina Abu Bakar kerana memuliakan. Rasulullah kasih Badui aja, Umar dah warning tu Badui. Abu Bakar dulu. Rasulullah bilang, kanan dulu Umar, kanan dulu. Dia menegakkan kebenaran. Dia cakap depan Rasulullah pun. Rasulullah kerana nak menjaga Rasulullah, bukan kerana nak kurang ajar dengan Rasulullah, bukan nak lawan tokir, kerana nak menjaga sebab dia tahu Rasulullah kan sangat lenient, sangat mudah dengan umatnya. Dia tak nak orang sampai langgar disiplin dengan Rasulullah Sayyidina Umar, ya. Baik cakap, walau macam mana sekali cakap, dia cakap. Dunia kau tak cakap lah. Kau jadi pendakwa, orang apa-apa semua tak mau cakap, singgung orang, nanti orang kecil hati, nanti orang gitu. Bagus, jangan cakap. Tak nak kecil hati, tak nak orang tersinggung, tak nak orang marah. Akhirat mereka yang kau nak jaga hati dia, itu yang komplain kau. Ya Allah, ini ustaz kita hadir kuliah dia sebagai ustaz dia faham kita ada kesilapan, dia sebagai ustaz dia faham kita tak begini, kita nampak kekurangan kita. Tahan dia tak nak sebut, ya Allah, hanya untuk nak biar kita suka dia, kita minat dia. Pada kat dunia dia suka tau, dia suka dia sanjung. Hanya begitu ya Allah, dia tidak amanah ya Allah, dia tidak begini ya Allah. Kami datanglah kuliah dia minggu-minggu, hari-hari, menadah depan dia, biar dia betulkan kami. Allah. Kalau kat dunia dia cakap, dia komplain. Biar. Tapi kat akhirat tak cakap, Allah. Akhirat kalau tak cakap, orang tu akan tampil tegur kita. Akan tampil tegur kita. Dia komplain sama Allah Ta'ala. Atau isteri kita sekalipun. Komplain. Ya Allah, aku nak tuntut pada bulan ini. Tak sebut nama pun, tak sebut abang ke, suami aku ke. Tuntut apa? Aku cukup kau kat dunia, makan minum cukup, pakaian cukup, apa semua cukup. Kau tak pernah tegur aku. Kau tak pernah ajak aku ibadat, tak pernah ajak aku bangun malam, tak pernah ajak aku kuliah. Salah aku kau tak betulkan. Aku tengok TV tu ada apa-apa semua. Kan ada tengok TV tu kan ada laki-laki, ada perempuan campur gaul apa semua. Apa kan haram semua tu. Kau tak pernah tegur. Kau belikan TV besar lagi, umpamanya, ya. Kau tak pernah tegur aku, tak itu tak ini apa semua. Allah menjawab kita. Itu semua yang kita tak tegur itu yang akan komplain kita depan Allah. Baik cakap. Dan bukan kalau kita cakap pun bukan kerana nak melepaskan diri aku, tak kena komplain akhirat. Kerana nak menyelamatkan kau juga. Kalau kau ikut nasihat, kau juga yang selamat, kau juga yang betul. Kalau tak ada semena-mena, bikin apa aku nak cakap? Tak ada salah, tak ada apa, bikin apa aku nak tegur? Orang Melayu bilang, kalau tidak berada-ada, manalah tempuah bersarang rendah. Pastilah ada. Kalau tak tumbuh, tak akan melata. Tak sungguh, tak akan nak dikata. Jadi, nasiblah. Kalau kenapa kau makan cili, sebab itu kau rasa pedas, ya. Sudah kalau kau terasa pedas, kau minumlah air. Sudah cukup begitu saja. Kau jangan salahkan cilinya. Kenapa cilinya kok pedas? Kenapa kok cilinya pedas? Kau makan dia apa pasal? Kau terasalah pedas, ya. Begitu. Perlu ya, perlu. Ini kita cakap untuk siapa? Untuk kita sekalipun. Untuk kita kalau dalam berdakwah, kalau untuk kita kalau didakwahkan pun. Kena terima, ya. Kalau kita dakwah pun kita jangan terlampau menjagakan sangat hati orang, sedangkan nanti kau biarkan dia dalam tak upgradekan dia, tidak bersihkan dia. Dia marah, yaumil akhir dia tuntut kita depan Allah Taala. Dan dengan cara yang hikmah lah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang boleh diterima orang. Dan tak semua orang tolak, yang orang terima kasih, yang ada orang lagi menghargai lagi. Menghargai dia, dibetulkan silapnya, dia ditingkatkan lagi taraf takwanya.
Allah Ta'ala telah berfirman di dalam mensifatkan para pencintanya daripada kaum mukminin. Azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Ini sifat orang-orang mukmin ya. Sifat orang mukmin apa Allah Taala sebut ya. Artinya bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Lemah lembut, kasih sayang, termasuk lemah lembut kasih sayang itu membetulkan kesilapannya. Ya. Dan bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, ya. Dan bukan tak campur gaul, bukan tak jual beli, bukan tak berkawan pun, tetapi senantiasa ada batas. Itu maksud tegasnya tentang akidah, tentang apa-apa yang mungkin kau nak menjerumuskan kami sebab kau ni tidak beriman, tak takut sama Tuhan. Jadi kau punya bikin tu semua tak ada pantang. Jadi jangan sampai kau nak bawa kami ikut jalan kamu. Sangat tegas dalam apa? Pendirian, tegas dalam prinsip kita, tegas dalam jaga agama kita apabila bersama dengan mereka. Bukan bermakna tegas dengan mereka je terus marah mereka, dengan mereka tengking. Tidak begitu. Bermakna tegas yang aku patut berinteraksi dengan kau, aku patut berinteraksi. Rasulullah kan dengan orang kufar, hatta yang jiran Nabi yang kacau Nabi pun, Nabi baik dengan dia. Nabi berjual beli dengan dia. Nabi gadai baju besi pun dengan Yahudi. Itu nak bantu. Tegas Nabi itu maksudnya bukan senantiasa keras cakap dengan dia, hei bukan begitu. Kan itu maknanya tegas dalam membatasi apa padaku, jangan sampai aku terpengaruh denganmu, ya. Tegas terhadap orang-orang keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang pada jalan Allah tanpa merasa gentar terhadap celaan orang yang mencela. Celaan yang mencela pasti orang makan mencela. Suka hati kau lah kau nak cela. Yang aku takut Allah Ta'ala. Aku tak bikin ini begitu. Tuhan tanya apa pun nak jawab. Kalau kau tanya sekarang aku nak fikir siapa. Aku nak takut kau punya apa ke? Aku nak takut kau punya kecoh ke? Aku nak takut Tuhan punya soal. Tuhan punya soal lagi aku takut. Tuhan soal takut. Semua orang nanti dekat yaumil akhir akan di bawah panji-panji penghulunya. Dan penghulunya akan tanya tentang tugasannya. Kalau penghulu orang-orang adil nanti dimasukkan bawah Umar Al-Khattab. Semua yang amir-amir, semua orang-orang yang mentadbir semua akan di bawah Saidina Umar yang punya kendali. Dia akan question kita satu-satu. Ketika kau mati, umat macam mana keadaannya? Apa kau buat? Apa kau gitu? Zaman aku buat begini. Zaman aku tegas begini. Zaman aku pelihara begini. Zaman aku sampai aku khidmat dan berjuang begini. Kalau sampai aku perlu berperang, aku perang begini. Zaman kau apa kau buat? Entah, Saidina Umar aku tak kisah. Umat nak bikin apa suka hati dia lah. Pokoknya aku dah sampaikan. Entah, aku tak kisah. Engkau tak kisah. Zaman kau Rasulullah dicela, apa kau bikin? Kalau zaman aku penggal. Zaman kau apa kau bikin? Itu suka hati dia lah. Nabi kita kan tawaduk. Nabi tawaduk tapi kau kena bela. Gitu. Silap-silap kau kena lempang dengan Saidina Umar. Allah, kau dapat jumpa sama Saidina Umar dah cukup baguslah tu. Bermakna kau dapat can juga jumpa dia. Kau tak sempat jumpa Saidina Umar. Jumpa siapa? Malaikat Zabaniyah juga. Nauzubillah, ya. Begitu. Dia akan tanya kita, ya. Dan jangan takut celaan orang yang cela. Mereka memang akan suka cela. Baik pun dia cela, buruk pun dia cela. Baik pun dia cela, buruk pun dia cela. Kau celalah. Aku takut lagi kalau Allah punya soal. Kau celalah. Aku takut lagi kalau Rasulullah tanya. Ada amanah kita dalam umat. Kalau di question oleh Rasulullah. Dan itu tak lama akan aku jawab. Mana aku takut kau punya cela, kau punya kutuk ke siksa neraka. Ya. Dan mana aku takut? Itu ke akhirat lah, ya, dalam kubur. Mana aku takut? Mana yang lebih mengerongsingkan aku? Kau punya cela terhadap aku ke? Ataupun engkau punya kekurangan yang kiranya kelemahan kau yang perlu dinaikkan kau? Kau cela aku pun celalah, tak apa. Tapi ini pun untuk kebaikanmu sebetulnya. Membiarkan kau jadi jahat lebih aku tak sampai hati. Aku dicela pun tak apalah. Tapi membiarkan kau tak betul, itu lebih aku tak sampai hati. Bukan hanya aku tegur kau, aku betulkan kau hanya kerana aku takut siksa kubur, memang betul. Takutkan soal Allah Ta'ala, memang betul.
takut kena komplain kau yaumil akhir, memang betul. Tetapi di balik itu semua kerana apa? Aku nak membetulkan kau. Biar silap kau tak teruskan. Lantaran kasih sayang padamu. Tak apalah. Tak apa. Macam kita dengan anak kita kan. Kadang-kadang kita nak mandikan dia ke, kita nak selingkan baju. Tak nakkan time dia nakalkan, tak nak. Pakik-pakik gitu. Pakik-pakik begitu. Kita marah dia. Mak jahat. Bapak jahat. Kadang-kadang kan. Kadang-kadang dia begitu kan. Tak apa. Kita pujuk dia untuk kebaikan dia. Kasih makan obat yang pahit. Dia tak nak, dia berontak-berontak. Kita tekan dia juga. Dia pakik-pakik ni tak nak. Kadang-kadang macam-macam. Tak apa. Kau punya marah pun tak apa. Tapi aku buat. Kadang-kadang kau marah. Kadang-kadang dia tendang kita. Budak-budak kecil kan dia. Tendang kita. Pun tak apa. Untuk kebaikan kau sebetulnya. Untuk kebaikan kau. Tak lebih untuk nanti doktor tanya. Awak kenapa tak kasih anak awak makan? Tidak pula nanti dia komplain doktor. Doktor, mak aku tak kasih makan. Pun bukan kerana engkau. Kerana manfaat engkau. Jangan diambil kira. Istilahnya jangan diambil kira. Kerana sifatnya apa? Aizatin, sifatnya apa tu? Azillatin alal mu'min. Lemah lembut terhadap mukmin. Tak sampai hati nak membiarkan kau dalam kesilapanmu. Itu dia punya main purpose-nya. Jadi kalau orang tegur kita tu, orang betulkan kita pasal dia sayang kita tau. Pasal dia nak kita tak terus-terusan dalam kesalahan. Hargai sifat dia begitu. Begitu ya. Dan dia don't mind kadang-kadang kalau kita marah dia pun. Asal dia nak selamatkan kita. Mudah-mudahanlah kita jadi orang yang baik ya. Kalau kita ditegur orang, dibetulkan orang, apa kita macam tersinggung, macam tergoris. Tapi apa curahlah kasih sayang terhadap orang yang menegur kita itu. Kerana dia sayang kita, tak sayang kita, dia tak tegur kita. Tak sayang kita, dia tak betulkan kita. Tak prihatin dia tidak sebutkan kebenaran terhadap segala kesilapan kita. Terhadap prihatin terhadap kita, terhadap umat. Jelaslah kini bahawa seorang mukmin yang sempurna tidak boleh menahan diri untuk bertindak ketika melihat sesuatu mungkar dibuat di hadapannya. Baik ya, seorang mukmin yang sempurna ya, sempurna imannya, sempurna takwanya, sempurna kasih sayangnya terhadap saudaranya, sempurna bersifat tanggungjawabnya ya, takkan biarkan dia akan selamatkan saudaranya. Sehingga ia boleh mengubahnya ataupun ia menjauhkan diri daripada tempat itu. Kiranya ia tidak mampu atau berkuasa untuk menolaknya. Kena pindah ya. Kena asingkan diri. Kalau kita nampak orang bikin tak betul di satu tempat, kena tegur, kena cakap, tuan begini. Dia tak nak tegur, tak nak terima gitu, cuba lagi. Selagi kau masih nak duduk di situ bersama dengan dia, kau kena tegur dan kau kena tegur dan kau kena tegur. Kalau dia tak nak terima, asingkan diri daripada dia. Jadi kau tidak kiranya bermuka-muka dan gitu. Tarik diri. Sama ada tarik diri betul-betul, kau pindah ke tempat lain. Kau bikin apa kau nak bikin. Kau jangan bikin apa kau tak nak bikin. Aku tak ada pun untuk perhatikan kau. Ataupun tarik diri daripada kegiatan dia. Suka hati kau nak bikin apa. Suka hati kau. Aku tak nak campur urusan kau. Bikin apa kau nak bikin, kau jawablah nanti yaumil akhir. Tak mau. Nasihat tak nak dengar, teguran tak nak ikut. Tak apalah, tapi ada manfaat bergaul dengan dia. Campur pasal nak manfaatnya. Oh, tu namanya tak bagus tu namanya ya. Kerana nak ada kemanfaatan daripada dia, kita tegur dia tak terima. Tak apalah, dia tak terima, tapi aku bergaul dengan dia, aku dapat macam-macam manfaat. Macam-macam manfaat. Kerana kepentingan diri kau. Kau sanggup hukum Tuhan dilanggar, kau pun tutup mata kau asal kau dapat kepentingan diri kau. Tinggalkan, jangan campur golongan ini. Jangan campur itu. Kau jawablah sendiri atas apa? Yang aku dah tegur kau tak mau terima, kau jawab sendiri yaumil akhir. Kena tinggalkan. Orang-orang Bani Israel, Allah Ta'ala tegah mereka daripada tangkap ikan pada hari Sabtu. Maka mereka buat hela. Hari Jumaat dia pasang jaring. Hari Sabtu ikan punya banyak sampai melenting-lenting naik. Hari lain tak ada pulanya. Allah Ta'ala uji ya. Allah Ta'ala uji. Kemudian mereka pasang jaring pada hari Jumaat. Hari Ahad diangkat. Kadang tak boleh. Ada kaum bilang tak apa. Siapa bilang kami angkat tangkap ikan hari Sabtu? Kami tak angkat. Kami cuma tahan saja.
Hari Ahad baru kami angkat. Hukum Tuhan dia nak bikin main-main. Dah ditegur tak nak, maka yang satu dia 3 kumpulan. Yang satu tegur yang ini. Tak nak. Dah ini orang bahaya punya orang. Bikin dia kau nak bikin. Tinggal. Pindah tempat lain, pasang tembok. Yang satu aku dah tegur tak nak, ya tak apalah. Tapi tak ditinggalkan. Kenapa? Member masih bergaul sama-sama, jual beli sama-sama, dapat keuntungan sama-sama, duduk sama-sama. Kami dah jalankan tugas kami, dah gitu saja. Tapi mencampur gaul. Satu golongan yang keluar ni, satu hari dia perlu masuk, dia balik tembok, ada keperluan, dia masuk, dia tengok semua dah jadi babi dan kera. Yang tua-tua jadi babi, yang muda-muda jadi kera, terlompat-lompat. Semua dah bertukar dah. Semua dah bertukar. Pasal apa? Yang satu tak taat Allah, yang satu dah tahu orang tu tak taat, masih bermuka-muka nak sama-sama, nak bermesra-mesra, nak saling interaksi. Tak boleh, kena tinggalkan. Bikinlah apa kau nak bikin, kau punya pasal lah situ. Kau jawab sendiri tentang apa begitu. Aku tak nak campur punya urusan. Sama ada tinggalkan betul-betul ataupun tinggalkan kita daripada hal ehwal kegiatan dia, jangan campur pun. Allah ada, Allah yang punya agama. Baik. Macam Syekh Abdul Wahab Rokan, negerinya apa Langkat ya, rajanya. Sultannya dia mufti sana. Dia nasihatkan tuanku jangan berapat-rapat dengan Belanda. Adalah perkara-perkara siasah, perkara-perkara politik ya. Tuanku tak begitu hiraukan cakapnya, mula-iakan dia cakap baiklah apa Datuk Mufti. Tapi lepas itu tuanku ada buat deal dengan Belanda juga. Cakap aku tak dengar, dia sudah tak perlu aku berada di sini, tinggalkan. Dia tinggalkan bagaimana? Duduk Batu Pahat. Duduk Batu Pahat kita dari Penang, dari mana semua turun ke Batu Pahat, menetap di Batu Pahat. Kemudian rajanya ada rasa kesedarannya, hantar orang suruh pujuk dia balik. Tak nak. Rajanya sendiri datang pujuk dia, bilang aku dah batalkan janji dengan Belanda, dengan apa semua, baru dia balik. Bikin apa? Nak jadi aku juru nasihat engkau, aku nasihat engkau tak dengar? Bikinlah. Baik-baiklah dengan Belanda. Ikutlah cakap Belanda, ikutlah tunjuk Belanda. Aku tak mau berada di sisimu. Begitu ya. Tinggalkan semua ya. Kiranya ia tidak mampu atau berkuasa untuk menolaknya. Adapun sikap seorang munafik atau orang yang lemah imannya, jika mereka menyaksikan suatu mungkar, mereka cuba mencari alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dia nampak orang buat mungkar, tapi kena tak tegur. Tak apa, mereka pun ada hak juga. Tak apa, kita biarkan mereka, tapi kita cuba pikat mereka jalan lain. Macam-macam alasan. Salah kena bilang salah. Tak apa, pasal kita nak gunakan gini, kita taktik gini. Sebab apa? Nanti kalau kita terpa, nanti susah. Tarik rambut daripada tepung, rambut jangan putus, tepung jangan berselerak. Asyik tak gitu sampai bila-bila nak tarik. Dan siapa nak tarik? Allah. Dan kalau memang tugas kita untuk menarik, kita kena tarik. Takkan nak orang-orang bawah kita tarik. Takkan nak budak-budak yang tarik. Kita yang patut tarik, kita tarik. Kita tarik tepung bersirat sikit pun tak apalah, kemudian kau rapikan balik, apa salahnya? Begitu ya. Kasih macam-macam alasan. Di sebaliknya alasan yang sebenarnya ialah apa? Kau tak prihatin hukum Tuhan dimain-mainkan orang. Kau tak rasa cemburu hak Allah Taala dicerobohi orang. Kau tak begitu. Dan di sebaliknya kau tak belas kasihan terhadap saudaramu. Dan jangan sampai ada terselit kerana kepentingan peribadi dirimu. Tuhan tahu. Kau cakaplah dengan orang kerana alasan itu, kerana alasan ini. Tuhan tahu ada, kau tak payah explain dengan orang. Allah Ta'ala tahu apa dalam hatimu. Kalau ada kerana kepentingan peribadimu, semuanya kau jawablah. Betul tak betul pun kau jawablah. Mudah-mudahan kau betul lah. Tapi kalau kau tak betul, Tuhan mengetahui apa sebab kau tinggalkan mungkar itu. Kerana nak tetap bercampur gaul dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran itu. Tak sanggup nak cakap.
Ataupun mereka cuba mengada-adakan sebab-sebab yang lemah, yang tidak boleh diterima oleh Allah dan Rasulnya. Tak apalah. Tak apa perkara gini masih belum sangat. Tak apa, ada perkara lain penting lain yang kita kena perhatikan. Tak apa, ini begini. Tak apa kerana kita suasana kita sekarang hidup dalam zaman begini. Tak apa. Siapa bilang tak apa? Kau jawab dengan Allah dan Rasulnya. Kau menidak-apakan hukum Allah Ta'ala, kau jawab depan Allah dan Rasulnya yang ampunya syariat. Ingat, semua kita hamba Allah. Semua. Yang di atas, yang di bawah, yang menegur, yang ditegur, yang betul, yang nak membetulkan, yang tak betul nak dibetulkan, yang betul nak membetulkan, semuanya hamba Allah, semuanya akan ditanya. Bagaimana kejujuranmu terhadap Allah? Itu penting. Itu penting. Apa yang kau sembunyikan dalam hati, apa yang kau zahirkan, semua Tuhan tahu. Bukan dengan juru dakwah itu, bukan dengan siapa ke, bukan dengan masyarakat ke, dengan Allah kau akan jawab. Tetapi jika mereka sendiri yang terkena, umpamanya, mereka dicaci atau dirampas harta bendanya, nescaya mereka akan memperjuangkan habis-habisan. Cuba hak mereka disebut, cuba mereka dicuit sikit, cuba mereka disentuh sikit, tak terima, ini sudah hak saya, ini sudah melanggar ni, ini sudah melampau batas ni, amboi, tak terima kalau dia punya sendiri. Tuhan punya buat bodoh, tak apa ini kerana ini, tak apa, ini ada hikmahnya, tak apa. Semuanya begitu. Kalau hak engkau tak terima pula, walau 10 sen duit engkau sekali dikacau, walau sekali nama engkau tersebut, wah tak terima. Sekali urusan engkau terganggu, tak terima. Urusan Allah semua engkau kasih alasan. Ya, jawab semuanya. Bukan jawab dengan orang yang menegur engkau itu, jawab depan Allah. Kerana orang ini datang bawa risalah daripada Allah. Jawab kita depan Allah kalau kita berani nak menafikan orang-orang ini. Ya. Nanti jawapannya apa? Sama dengan kau baca Quran, sama dengan apa umat-umat Nabi zaman dahulu. Dia nak tegur kita, kita tengok dia sendiri tak betul. Kan umat Nabi betul. Nabi Nuh, kau nak tegur kita, aku tengok engkau dengan orang ikut engkau semua orang-orang hina belaka. Kok kita nak ditegur? Apa engkau ada? Sama. Kaum Hud pun cakap dengan Nabi Hud pun begitu. Hud, kau nak tegur kami, kita tengok kau orang miskin-miskin. Kau tengok kau orang ada standard. Engkau nak tegur kami? Allah. Tengok kaum Nabi Lot. Nabi Lot tegur kaum dia. Dia tak nak bilang dia tak salah. Dia tahu dia salah. Tapi nak bikin apa? Sudah, engkau betul sangat. Kau orang insan suci. Mari kita hasilkan kau. Memang kita nak buat ini. Nak dihalaukannya pula. Nak disingkirkannya pula. Semua begitu. Semua dah, apa yang dah umat zaman dulu, contohnya sudah ada. Begitu alasannya. Nak menegakkan benang basahnya. Jawab depan Allah Ta'ala nanti. Dan mereka akan marah semarah-marahnya orang yang menganiaya dan yang menzalimi itu. Terus mereka musuhi, mereka ancam dan tentang sepanjang masa, sampai tercepit orang tu pasal hak mereka diganggu. Hak Allah, close one eye, close both eyes, close both eyes, jangan taruh plaster lagi biar kau tak nampak. Hak Allah, hak engkau tak boleh. Jawab depan Allah Ta'ala. Anehnya pula, jika penganiayaan atau kezaliman itu berlaku atas hak-hak Allah Ta'ala, mereka hanya berdiam diri saja, tiada berbuat sesuatu pun. Sikap orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman harus berlawanan dengan sikap itu. Mereka harus marah apabila hak-hak Allah Ta'ala dilanggar. Dan tiada marah jika hak diri sendiri diancam. Hak diri sendiri, ya tak apalah, aku tak kisahlah, aku pun tak ada apa-apa. Hak Allah yang dia tak terima. Hak Allah yang ampunya hak. Allah yang ampunya tadbir. Sedangkan kau hamba Allah. Kau makan nikmat Allah. Kau hidup atas bumi Allah. Dan kerana aku sayang kau, kerana Nabi kau sayang kau, bawa syariat, nak selamatkan kau, bukan untuk mengecam kau. Tapi syaitan cocok, ya, syaitan cocok sama, sehingga kan
orang yang nasihatkan kita, kita pandang serong. Dia bilang, jangan sampai dia senantiasa diancam dan ditentang sepanjang masa, every time tau. Selagi orang ni tak lenyap, selagi tu tak berhenti. Nyur gading puncak mah ligai, buat ketupat berisi inti, hancur daging tulang berkecai, belum ku dapat, belum berhenti, tak berhenti. Oh, ada saja nanti orang yang menegakkan hak Allah tu, dia tak terima, nak diancamnya dia. Mereka senantiasa memutus perhubungan dengan orang-orang yang menderhaka kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan perintah-perintahnya. Putus hubungan. Kau hal kau, aku cakap kau tak dengar, kau hal kau, aku laksanakan apa yang termampu olehku. Ya, putuskan hubungan. Jawab masing-masing di yaumil akhir. Ya. Mereka senantiasa menentang sesiapa saja yang tidak menerima yang benar. Sebaliknya, mereka memaafkan dan melupakan segala penganiayaan dan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Terhadap diri mereka, tak apa, tak kisah. Hak Allah, sakit hati dia tengok hak Allah diceroboh. Sakit tengok sistem Allah Ta'ala diganggu. Sakit tengok Rasulullah tak dimuliakan. Sakit tengok syariat Rasulullah tak ditegakkan. Mereka begitu. Hak mereka tak rasa sangat. Bukan tak rasa sangat, sangat rasa, tapi mereka tidak hiraukan. Tapi kalau hak Allah begitu-begitu sangat mereka terjejasnya. Amanah sekali ya, amanah. Sepanjang zaman masih ada orang yang begini. Sepanjang zaman ya, karakter-karakter gini masih ada tau. Macam sepanjang zaman karakter yang membela Rasulullah ada. Sepanjang zaman karakter macam Sayyidina Bilal selalu nak direndahkan orang ada. Sepanjang zaman karakter Sayyidina Umar ada. Sepanjang zaman karakter Abu Lahab, Abu Jahal ada. Sepanjang zaman karakter orang-orang munafik pun ada. Takut sekali rupanya kita cakap-cakap na'udzubillah, rupanya kita termasuk dalam karakter yang tak baik ya. Macam itulah. Semua sepanjang zaman masih ada. Sampai karakter orang-orang cinta Nabi pun ada. Cinta Nabi dan ahli keluarga Nabi. Pada zaman Nabi siapa? Salman Al-Farisi. Nabi mengatakan, Salman minna. Salman sebagai daripada kami ahli bait. Khas dia saja. Salman dikira ahli bait Nabi. Bukan, tapi khas untuk diri dia. Anak cucu dia tak pula jadi sayyid juga. Tidak. Salman saja. Dikasih medal oleh Rasulullah. Walau dia orang Parsi. Orang Persia. Orang Parsi. Tapi Nabi bilang dia ahli bait. Dia ahli bait. Kata Habib Ghadir bin Ahmad Sanggaf, itu khususiat untuk Salman sahaja. Dan medal-medal gini sepanjang zaman akan ada. Akan ada terbit Salman-Salman di Jawa. Terbit Salman-Salman di Eropah. Akan terbit Salman-Salman di Batu Fahad. Akan terbit Salman-Salman di mana saja orang, dan sepanjang zaman akan terbit orang yang watak Abu Lahab ada, watak Salman Farisi ada. Watak persis nak ikut macam baginda ada. Semuanya sepanjang zaman ada. Kita masuk dalam kategori mana? Semua itu semua kesinambungan daripada orang-orang zaman dahulu. Semua tu diturunkan, dipusakakan Allah. Dapat pusaka jadi penerus Imam Ghazali. Langkah untungnya. Jadi penerus kok Abu Lahab. Ya Allah. Jadi penerus kok Abu Jahal. Na'udzubillah. Jadi penerus kok Fir'aun. Ya Allah, na'udzubillah. Fir'aun tahun 2020 berapa ni sekarang? 22. Fir'aun tahun 2022. Masih ada daftar lagi tau. Murid Imam Syekh Abdul Qadir Jalani masih ada sampai sekarang. Yang bikin hallnya, yang sayang dia apa semua tu. Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang semua masih ada. Pendaftaran keahliannya masih ada sampai sekarang. Kau nak di departmen mana? Nanti kau dah masuk di departmen sana, kau mati ikut grup dia lah. Sebab kau masih hidup, kau meneruskan perjuangan mereka, kau meneruskan sikap mereka, mati kau join mereka. Mereka senantiasa menentang siapa saja yang tidak menerima yang benar. Sebaliknya, mereka memaafkan dan melupakan segala penganiayaan dan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Cuba anda lihat perbezaan antara kedua sifat ini.
dan hendaklah anda memilih yang baik antara keduanya dan berdiri di pihak yang lurus perjalanannya. Kena jujur ya, kena jujur. Oh tapi aku kerana ini, aku kerana itu alasan dia dah bilang tadi. Itu alasan yang dikasih kita bilang lame excuses, alasan-alasan remeh. Kat dunia saja dah nampak engkau ni hanya buat alasan saja, hanya ada kepentingan tertentu. Akhirat lagi, cubalah gunakan alasanmu tu depan mahkamah Allah Ta'ala. Dalam menempuh jalan itu, hendaklah senantiasa memohon pertolongan Allah Ta'ala serta bersabar. Tapi jalan nak menegakkan kebenaran pasti ditentang orang, tapi kena sabar. Nabi Umar selalu bilang dalam kita punya dakwah, jangan ikut macam apa yang disebut oleh Nabi-Nabi dahulu. Mereka disakiti, mereka diganggu, dikacau, mereka bilang apa? Kami akan terus bersabar dalam perkara ini. Iaitu apa? Berapa daya? Nabi Hud yang serang kaum Ad ke? Nabi Saleh yang tindak atas mereka ke? Atas tentera? Fir'aun yang lawan Nabi Musa yang lawan Fir'aun ke? Tidak. Allah. Apa Nabi Musa buat? Sabar. Apa Nabi Hud buat? Sabar. Apa Nabi Saleh buat? Sabar. Sabar. Dan kami tak akan mencaci walaupun kami dicaci. Kami tak akan dikutuk walaupun kami dikutuk. Itu pegang prinsipnya. Tahan ya. Tahan. Dan mereka bukan senantiasa rasa ya, kau salah, kau tak dengar cakap aku yang betul. Kau tak ikut cakap aku, kau tak betul. Tak ya. Apabila mereka di-reject, apabila mereka kadang-kadang dikutuk, apabila mereka diancam, mereka selalu semak. Apa ya si aku yang salah? Semak dan mohon ya Allah janganlah aku atas dasar yang salah. Sampai aku dibuat orang begini, ditindak orang begini. Adakah aku salah? Mereka terima ya, mereka terima. Tetapi nanti kalau mereka benar, nampaklah benarnya. Kalau mereka salah, maka Allah Ta'ala akan betulkan mereka. Mereka akan betulkan mereka. Ya. Tak boleh pula ya, kalau kita dakwakan, kita bilang nanti ditentang orang semua. Asal ditentang aja kita bilang, dia yang salah, aku yang betul. Dia yang kena itu. Kali rupanya memang betul kita yang salah. Kemungkinan tak? Ya kemungkinan sangat. Jadi setiap kali kalau kita ditentang pun, kemungkinan kita yang salah. Bukan kemungkinan lagi, kemungkinan sangat kita yang salah. Cek dulu dari pihak kita. Ya. Sesungguhnya, bumi ini diwariskan Allah kepada sesiapa yang disukainya dari para hambanya. Dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis dia tak dapat bahaya ke kalau dia bikin begitu? Kalau dia nak tegakkan kebenaran, dia tak kena bahaya ke? Dia tak akan ditimpa gangguan oleh mereka ke? Tak akan dimusibahkan mereka? Apa pegangan mereka? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, aku tak akan ditimpa musibah kecuali atas apa yang Tuhan dah tulis bagi diriku. Dan orang jahat nak cekik mereka. Orang jahat nak tikam mereka. Orang jahat nak cincang mereka sekalipun. Tetapi mereka bilang tak akan terkena pun kecuali Tuhan yang kenakan. Illa ma kataballahu, kecuali apa yang Tuhan telah tuliskan. Dan lana, bagi kami, bukan alaina. Habib Umar selalu sebut ya, kau tengok, illa ma kataballahu lana, tak ada, kami tidak akan ditimpa musibah kecuali apa yang Tuhan telah tuliskan bagi kami, bukan atas kami. Dia ala kami dan lana dan alaina jauh beza. Macam kata ala tu bermakna atas, tu maknanya bala yang menimpa. Kalau lana, li tu maknanya ialah apa? Bagi, bermaknanya tidak akan, maksud ayat tu tidak akan menimpa kami musibah kecuali apa yang Tuhan telah tulis bagi kemanfaatan kami. Jadi musibah dia tu pun manfaat bagi dia. Kalau musibah alaina, bermakna musibah yang ditimpakan atas kami sebagai tindakan Allah Ta'ala. Illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Tuhan tuliskan bagi kami. Jadi tidak akan kami ditimpa musibah
kecuali dengan musibah yang Allah Ta'ala dah tuliskan untuk kemanfaatan bagi kami. Bagi itu maknanya kemanfaatan. Jadi dia tipe musibah pun kemanfaatan bagi dirinya. Bukan alaina, lana. Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina. Lana, minta bagi kami husnul khatimah. Janganlah atas kami su'ul khatimah. Jadi alaina sama lana jauh beza maknanya, ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, tak akan menimpa kami musibah kecuali apa yang telah dituliskan Allah manfaat bagi kami. Jadi musibah pun manfaat bagi kami. Allah, itu punya prinsip mereka, ya. Mereka tahan, ya. Kenapa kok boleh tahan, ya? Pasal mereka ada janji dengan Allah. Mereka ada janji dengan Allah. Kenapa mereka tahan, ya? Sebab mereka bilang mereka hamba Allah. Mereka hamba Allah. Mereka perlu jalankan tugas mereka yang telah diberi oleh Allah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Nanti kita akan baca pulanya bagaimana mencegah yang mungkar, mengubah yang mungkar. Kalau kau tegah yang mungkar, kau ke dakwah orang tak terima, kau salahkan diri kau dulu. Jangan terus kau cap. Ini golongan memang degil, memang ungkal, memang hatinya dah tertutup, memang gelap. Dia ungkal ke, dia degil ke, dia tertutup ke, dia gelap ke. Kalau kau pendakwah yang baik, pasti kau akan menembusi. Sebelum kau kutuk mereka, kau cek diri kau dulu. Itu prinsip pendakwah. Kutuk diri mereka dulu, ya. Tengok apa salah, apa banyak kesilapan, kekurangan kita dalam menjalankan dakwah. Sebab itu orang susah nak terima kita. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Ta'ala terangkan hati kita, lindungi kita senantiasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin.